شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmatnya, di atas segala nikmat-nikmatnya. Sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita menghadiri ataupun mendengar majlis-majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia, alhamdulillah. Dan yang keduanya, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Amin di atas usaha yang murni ini untuk mengadakan kupasan ataupun kupasan ringkas, perkongsian ringkas berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah, pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan juzuk yang ke-14. Saya akan berkongsi dengan kepada anda juzuk yang ke-14, di mana secara ringkasnya kalau kita lihat dalam tafsir, juzuk yang ke-14 mempunyai dua surah, iaitu yang pertama surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Baik, dalam surah Al-Hijr ianya diturunkan di Mekah ataupun surah Makkiyah, di mana surah ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Dan surah ini kalau kita lihat dia mengandungi sebanyak 99 ayat. Surah Al-Hijr mengandungi sebanyak 99 ayat. Dan kenapa dinamakan surah Al-Hijr? Apa makna Hijr? Hijr dalam bahasa Arab bererti batu yang besar. Kalau kita pernah dengar Hajar Aswad, selalu kita dengar Hajar Aswad batu hitam. Jadi Hijr bermaksud batu. Jadi nama ini kenapa dinamakan sebagai batu yang besar ataupun istilahnya batu gunung? Kerana ia menjadi nama daripada negeri kediaman kaum Thamud. Apa tu kaum Thamud? Kaum Thamud yang didatangi oleh Nabi Saleh alaihi salam. Dan insya-Allah kita akan ringkaskan sedikit berkenaan dengan kaum Thamud dan juga Nabi Saleh. Jadi di dalam surah Al-Hijr secara ringkasnya mempunyai dua bahagian. Di samping dia menceritakan tentang kaum Thamud dan juga Nabi Saleh alaihi salam, surah ini juga kita akan mendapati betapa hebat tentangan kaum Quraisy. Betapa hebatnya tentangan kaum Quraisy terhadap ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat dalam surah ini banyak menceritakan tentangan kaum Quraisy terhadap ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bersikap kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi menangani kaum Quraisy ini dengan cara yang hikmah dan juga dengan cara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bahagian di dalam surah Al-Hijr juga ia juga dikisahkan kembali tentang pertentangan manusia yang pertama, iaitu antara Adam dan juga Iblis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memberi ingat kepada Iblis bahawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas tidaklah akan dapat dikuasainya sehingga meninggalkan kesan dalam jiwa kita bahawasanya
keselamatan kita hanya akan terjamin bila mana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah secara ringkasnya dua bahagian ataupun tiga bahagian di dalam surah Al-Hijr, di mana yang pertama berkisahkan tentang pertentangan kaum Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran Islam, dan yang keduanya bagaimana antara Adam dan juga iblis dan juga kaum Thamud dan juga Nabi Saleh alaihi salam. Jadi itulah surah Al-Hijr di dalam juzuk yang ke-14, dan ia juga merupakan surah yang ke-15. Dan seterusnya, selepas surah Al-Hijr, masih lagi dalam juzuk yang ke-14, iaitu surah yang dipanggil sebagai surah An-Nahl. Jadi surah An-Nahl yang bermaksud lebah. Seekor binatang dalam bahasa Arab yang dipanggil An-Nahl. Nahl iaitu lebah ataupun bahasa orang putihnya bee. Jadi surah ini merupakan surah yang ke-16 dan terdiri daripada 128 ayat. Jadi surah ini dia banyak sedikit. Dia mempunyai 128 ayat, dan nama lebah ini diambil dari dalam ayat yang ke-68, dan insya-Allah kita akan kupaskannya secara terperinci insya-Allah. Dan dalam surah An-Nahl ini juga terbahagi kepada banyak bahagian, di mana ia menceritakan tentang lebah, bagaimana mereka hidup di gunung ganang, bagaimana mereka hidup di pokok, bagaimana mereka mengeluarkan madu, dan juga surah ini juga menceritakan tentang hari kebangkitan, menceritakan tentang ketuhanan, menceritakan tentang akidah kita, dan juga ia juga ditekankan pula tentang pelengkapan dalam pergaulan hidup sesama manusia. Jadi dalam surah An-Nahl ini dia bukan cerita pasal lebah saja, tapi dia banyak menceritakan tentang akidah, tentang hari kebangkitan, tentang bagaimana pergaulan hidup sesama manusia, dan dia juga menerapkan dalam surah An-Nahl ini bagaimana keluasan alam, ketujuh tingkatan langit dan bumi. Kadang-kadang hujan yang turun, sungai-sungai yang mengalir, kayu-kayu yang tumbuh dengan suburnya. Itulah secara ringkas yang diceritakan di dalam surah An-Nahl. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini saya nak kupaskan ataupun berkongsikan kepada anda semua beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Hijr. Jadi mungkin anda boleh buka surah Al-Hijr. Saya nak kongsikan sedikit petikan ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hijr, bermula daripada ayat yang ke-80 hingga ke ayat yang ke-84. Jadi anda boleh buka lah Quran, ayat 80 surah Al-Hijr hingga ayat yang ke-84. Jadi insya-Allah saya akan berkongsikan sedikit berkaitan dengan tafsir dan juga kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, kita baca daripada ayat yang ke-80 surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hijr ayat 80 hingga ke ayat 84. Baik, kalau kita lihat makna dalam surah Al-Hijr ayat 80, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, yang bermaksud dan sesungguhnya telah mendustakan penduduk Al-Hijr akan Rasul-Rasul. Jadi telah mendustakan penduduk Al-Hijr. Al-Hijr ini, kalau tadi saya ceritakan, dia bermaksud batu yang besar ataupun batu gunung. Jadi kalau kita singkap sejarah kaum Thamud, kalau kaum Thamud sekarang ini berada di Jordan,
Dan alhamdulillah saya bersyukur dapat pernah belajar di Jordan sewaktu ketika dahulu. Dan saya pernah pergi di tempat yang dipanggil di Jordan ini, tempat yang dipanggil sebagai Petra. Kalau mungkin anda pernah dengar Petra. Jadi Petra ini kalau anda pergi tempat dia, subhanallah, anda akan kagum melihat suasana ataupun sekeliling tempat yang dipanggil sebagai Petra ini. Bangunan dia sangat tinggi-tinggi, lubang dia sangat besar dan sebagainya. Walaupun tempat itu telah pun Allah telah mengazab kaum Thamud ini, tempat itu dah kirakan dah deserted, dah padang pasir dan sebagainya, tapi kita boleh lihat bagaimana kaum Thamud membinanya. Jadi kalau kita lihat sejarah kaum Thamud ini, mereka terkenal dengan Al-Hijr lah. Mereka terkenal dengan architecture mereka. Mereka pandai membuat tanam-tanaman, mereka pandai membuat ukiran-ukiran batu dan sebagainya. Itulah kaum Thamud. Jadi pada waktu ketika itu, kaum Thamud ini terkenal dengan kota mereka ini sebagai kota yang sangat indah dan cantik, di mana batu-batunya merupakan batu marmar dan sebagainya, bangunan yang tinggi dan canggih dan sebagainya, bagaimana mereka menguruskan tanam-tanaman, air yang mengalir dan sebagainya. Subhanallah. Jadi mereka ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka telah mendustakan penduduk Al-Hijr ini telah mendustakan rasul-rasul. Jadi siapakah rasul pada ketika itu? Iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Jadi Allah mengutuskan Nabi Saleh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi begitulah, setiap nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk berdakwah dan juga menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mendustakan, yakni mereka dengan erti kata lain, mereka ingkar. Mereka merasakan yang apa kata-kata Nabi Saleh ini tidak benar dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, dan telah kami datangkan kepada mereka tanda-tanda, maka adalah mereka itu berpaling daripadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, telah kami datangkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Yang pertama, Allah mengutuskan Nabi Saleh alaihi salam. Yang keduanya, jadi apabila Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, kaum Thamud, ada yang mengikutinya, tapi segelintir saja. Tapi ramai di kalangan mereka yang mengingkari dan juga mempermainkan ataupun mempersendakan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam berdoa, ini dalam ceritanya, Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat supaya mereka dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengutuskan, Allah mengeluarkan seekor unta betina. Kalau kita lihat dalam sejarah, Allah mengeluarkan seekor unta betina yang sangat besar sekali. Kalau bagi siapa yang pernah pergi ke Petra dan sebagainya, anda akan dia ada dia punya tanda-tanda ataupun tapak kaki unta tersebut. Subhanallah. Jadi bila Allah utuskan, Allah subhanallah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh untuk keluarkan unta betina daripada batu, maka ada di kalangan mereka, kaum Thamud ini, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Tapi ada juga yang masih lagi ingkar kepada Nabi Saleh. Jadi itulah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kaum Thamud, tapi adalah mereka itu berpaling daripadanya. Mereka nampak melihat kebesaran Allah SWT, mukjizat, tapi mereka tetap berpaling dan beringkar. Kemudian ayat yang ke-82 yang berbunyi, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, yang bermaksud, dan adalah mereka memahat rumah-rumah di gunung-gunung dengan keadaan aman. Jadi waktu ketika itu, kaum Thamud ini mereka terkenal, seperti mana yang saya katakan, mereka terkenal dengan architecture mereka. Bagaimana mereka daripada batu itu, mereka boleh membina rumah, daripada gunung mereka boleh membina sebuah tempat kota yang sangat indah dan juga cantik. Tapi satu, mereka ingkar akan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka banyak melakukan maksiat. Mereka banyak berfoya-foya, mereka banyak melakukan zina, minum arak dan sebagainya. Sebab itu Allah utuskan Nabi Saleh untuk berdakwah kepada mereka. Jadi ini poin ataupun pengajaran. Kadang-kadang kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelbagai.
Nikmat kesihatan lain, nikmat rezeki lain, nikmat anak-anak lain, tapi kadang-kadang kita lupa akan nikmat tersebut. Jadi bila dah lupa, mereka merasa angkuh. Mereka merasa angkuh dan juga mereka merasa sombong. Mereka berterus-terusan dengan maksiat. Dan mereka merasakan keadaan mereka aman. Kemudian Allah sambung lagi firman-Nya, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Lalu dikenailah mereka oleh azab di waktu pagi-pagi. Jadi dalam kisah Nabi Saleh dan juga kaum Thamud, setelah diutuskan unta betina yang sangat besar, maka Nabi Saleh AS memberitahu kepada kaum Thamud, wahai kaum Thamud, janganlah kamu kacau ataupun mengganggu, mengusik ataupun mendera dan sebagainya terhadap unta ini. Maksudnya jangan kacau unta ini. Biarkan unta ini. Seperti mana kota kamu ini penuh dengan tanam-tanaman, air yang mengalir, sungai dan sebagainya, maka biar unta ini hidup dan sebagainya. Jangan kacau. Itu amaran Nabi Saleh AS. Kemudian Nabi Saleh AS memberitahu kepada kaum Thamud, sekiranya kamu kalau mengingkari ataupun kacau unta ini, maka akan turunlah siksaan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari demi hari diceritakan, dipendekkan ceritanya, unta betina yang besar ini, mereka rasa tak sedap ataupun tak sedap dengan unta ini, kerana unta ini terlalu besar dan dia minum air sampai habis. Dia minum air yang kat sungai-sungai itu sampai habis. Dia makan tanam-tanaman dan sebagainya. Jadi dia terlalu besar. Jadi mereka rasa unta ini boleh memberikan impak kepada mereka. Jadi kemudian ayat yang seterusnya yang berbunyi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ayat yang ke-84 surah Al-Hijr, maka tidaklah menolong kepada mereka segala apa yang telah mereka usahakan. Jadi apabila unta ini, mereka rasa tergugat dengan kehadiran unta ini, maka timbullah komplot untuk membunuh unta tersebut. Jadi dalam riwayat sirah ada mengatakan ada dua pemuda ini yang diutuskan oleh kaum Thamud untuk membunuh si unta ini. Jadi dipendekkan cerita, unta ini mati, lalu Nabi Saleh AS bersedih. Dan Nabi SAW berkata bahawasanya akan Allah turunkan azab kepada mereka. Tapi tetap mereka ingkar. Mereka rasa benda ni main-main dan sebagainya. Lalu pada pagi tersebut, maka Allah turunkan azab terhadap kaum Thamud yang merupakan angin ribut taufan yang sangat dahsyat sekali. Sehingga kan seluruh kota kaum Thamud itu hancur dan juga musnah. Jadi apa yang mereka banggakan selama ini musnah dan juga hancur. Jadi itulah antara kupasan ataupun secara ringkas surah Al-Hijr yang saya nak kongsikan kepada anda, ayat 80 dan juga ayat yang ke-84. Jadi sebagai rumusan kepada anda semua, dalam juzuk yang ke-14 ini ada beberapa poin-poin penting yang kita boleh ambil ataupun kita boleh jadikan take away kita, iaitu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa walaupun dalam susah ataupun dalam kita senang, dan hendaklah kita apabila mendapat nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita jangan bangga diri dan jangan merasa diri kita angkuh dan juga sombong. Dan juga antara poin yang saya nak kongsikan adalah dalam surah An-Nahl. Walaupun saya tak dapat kongsikan seluruhnya, tapi surah An-Nahl iaitu bermaksud lebah. Jadi lebah ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kecil sekali. Tapi kita banyak guna lebah ini. Guna apa? Madu dia. Jadi kalau kita lihat madu dia tu sangat mahal dan sangat berkesan. Dia boleh menjadikan ubat untuk manusia semua. Sehingga kan orang nak dapatkan madu lebah kadang sampai sanggup panjat gunung, panjat pokok yang tinggi dan sebagainya, sampai boleh luka, cedera, ada yang sampai mati dan sebagainya, semata-mata nak mendapatkan madu. Jadi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Jadi kita sebagai manusia, kita kena merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah ciptakan gunung, langit dan sebagainya, dan kita jadikan lebah ini sebagai kita punya
pengajaran kita insya-Allah. Baik. Sampai situ saja dan sampai situ saja untuk juzuk yang ke-14 iaitu surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Semoga bermanfaat untuk anda semua dan mudah-mudahan walaupun tak dapat semua tapi dapat sedikit pun jadilah ilmu yang dikongsikan pada hari ini insya-Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.